Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmi kita. Agak kata lama juga lah saya tak boleh mari jumpa dengan saudara-saudara kita di sini. Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pula sekali lagi insya-Allah. Setiap kali kita bertemu jangan terlupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertemu pula kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah temuan berjumpa dan kumpulan-kumpulan bagi orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni sementara kita menunggu semai Isya, insya-Allah kita sedikit untuk mengislahkan diri kita dan juga menjadikan kita seorang insanul kamil. Itu satu tajuk nampak katanya penting. Ya, sekarang ya manusia ni ya tiga bahagi. Orang berjuruh dah tapi berjuruh tiga bahagian. Satu bahagiannya yang nen tak serupa. Ada pasal nen wicakan, ada juga yang nen wicakan saja. Pasal ni pala besar tapi tubuh halus yang wicakan kuat. Amalnya tak ada. Ya, satu pasal juga manusia ni ada juga nen wicakan. Wicakan betul seling, wicakan tak ada kena tek dah. Tapi amalnya kurang. Pasal ni pala besar. Tapi apa dia tubuh halus. Ya Islam ya tak hajar lagu tu. Dia nak hajar aja nak sama. Pala, rupa, hati sama. Satu golongan manusia pasal amal saja. Hak ni tubuh besar tapi kepala tak ada. Balah halus. Ada di golongan yang kedua. Balik kerja kalau balik amal tak boleh lawan dengan dia. Tapi tak ada arah yang amal pasal tak berilmu. Orang kerja pasal tak ada ilmu ni, dia besar, dia kuat. Nampaknya kuat tubuh dia tapi kepala yang halus, tak semdul. Tu yang kedua. Yang tiga ada juga di kalangan manusia pasal apa dia nen di segi rohani, Pasal dada besar. Apa dia hati besar tapi kepala halus, tubuh halus. Ya semua tak sebdul belaka. Islam lagi bukan lagu tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala bodai dengan tubuh dia, tubuh bodai dengan hati dia.
Fa wujdani ni fa apa dia? Fa nin rohani, nin tangcit banyak doa. Siapa semaya apa dia? Semaya tak ada kena rokok. Semaya pesen niat, aku bani harum nak rohani lagu tu. Pesen tu pesen hati usah pahlua, tu pahlua, tak ada kerja. Itu nampak katanya semua dipanggilkan manusia tidak kamil. Islam mengajarkan kita sebagai manusia supaya menjadikan insanul kamil. Pala boleh ada ilmu serta dengan amalan kita pun tak ada rendah pada ilmu kita. Dan juga hati kita padan dengan ilmu kita. Itulah yang apa katanya, padan dengan kepala dia, dengan rupa dia dan dengan hati dia. InsyaAllah kita akan jadi mereka lagu ni lah. Kita tak sih bersama ilmu saja, amalan tak sih, atau nin amalan saja ilmu tambah, ataupun nin peseng jismani apa ruhani cit winyan. Siapa apa dia tak ada nak tengok, tak ada nak hadu kepada amalan-amalan peseng luar, peseng dunia, tak boleh juga. Itulah al-Islam, agama yang kita nampak katanya al-kamil, asy-syamil li hayati al-insan. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah malam ni saya sedikit untuk nak setuhkan di segi amalan. Tak ada nak kecek dah 2-3 kali mai kecek. Campur gaul belaka dah sebenarnya ibadur rahman, campur gaul dengan amalan, dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan apa ruhaniyah, campur gaul belaka dah. InsyaAllah sedikit malam ni kita bercakap masalah amalan-amalan yang membawakan kita merdeka daripada api neraka. Kerana kita duk dalam apa naungan Ramadan hak lepas. Kita duk kaca kerja kita, kaca amalan-amalan kita untuk kita melepaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini benar penting. Ayat yang saya baca tadi lah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ini orang bertuah. Orang bertuah, orang yang gelepah hingga tubik apa dia, buat dia amalan dia, kerja dia hingga dia lepas daripada neraka. Lepas neraka ke wa udkhilal jannah faqad faz. Ini orang yang bertuah. Maka apakah ada ulama-ulama dia buat khalasah kepada kita, istimbat daripada hadis-hadis untuk boleh kita beramalkan satu amalan-amalan yang tertentu, dikatakan amalan yang dapat memerdekakan hamba Allah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripadanya, satu amalan yang nampak kata penting kita kena sungguh sikit, ialah amalan yang boleh melepaskan manusia daripada neraka Allah, merdeka daripada neraka. Sebelum nak pergi situ, sikit lagi saya nak sentuh sikit. Masalah hak kita duk kecek tak sei neraka, nak kepada syurga ni, pasal tak sei sungguh, tak sei walaupun lalu pun tak boleh. Hak tu hak kita duk kacet. Kulluhum finnar illa millatan wahidah, umat Nabi. Semua kena kecak neraka belaka. Tak kena kecak neraka. Kita berdoa pada Allah 72 tu pun insya-Allah ia akan syurga. Tapi nak syurga tara mana wallahu alam. Muhimnya kita tak say walaupun kecak. Illa antum nak kecak juga tak ada arah lah. Belah neraka pun nyepung juga. Ya, kita tak say pasal walaupun kecak. Neraka pun boleh juga suk tubik juga pada neraka. Kita tak say lagu tu. Kalau boleh kita minta jauh kerana kita tak padan dengan dia. Illa mereka-mereka yang nampak kata tak apa, wallahu alam, hak tu khijah dia. Insya-Allah. Walau bagaimanapun itulah perkara-perkara yang kita mesti dipahami. Kerana ya ada dosa yang pasal neraka khalidun fiha. Ya ada neraka juga tapi tak khalid, tidak kekal. Ada dosa. InsyaAllah kita ada peluang, kita akan bincang pada kali yang lain insyaAllah.
Malam ni saya nak ayat khawanya, apakah amalan-amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka Allah. Misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudraku takbiratul ula kataba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmizi wa hassanahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Alhamdulillah, hadis agaknya boleh kita beramal, hadis Hasan Albani. Saya kita akan sudah pengerti bahawasanya kalau Albani kata tak apalah, insya-Allah. Albani ini ulama hadis. Kalau kita nak bila kata dia mujaddid di segi hadis pun boleh bila lah. Boleh bila. Tapi ia sudah pun mati. Berdoa kita pada dia. Ia sudah pun mati sekitar 1999 dia mati. 1999 miladi. Lebih kurang 12 tahun, lebih kurang 12 tahun lah, tak ada lama mana. Itu Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang warak pada diri dia dan juga ia meluahkan pada orang lain. Albani nya pasal tu. Kalau dia lari orang tina dia. Orang lain dia tak lari. Dia kata katuk muka bagi orang perempuan itu tidak wajib. Tapi orang tina dia katuk. Dia gitu. Dia pasal terik di atas diri dia, orang lain dia tak terik. Tu Albani. Ulama yang berjuh dia pasal tu banyak ke. Ya ada juga pasal terik atas demo, atas dia kena. Tu ulama juga. Ada banyak pasal manusia. Ini hadis Albani rahimahullah. Arti hadisnya, barang siapa yang semaya kerana Allah Subhanahu wa taala. Shalla lillah. Semaya kerana Allah. Itu pertamanya ikhlas mesti. 40 yawman fi jama'atin, 40 hari. Kita beri makna mudah-mudah. Barang siapa yang semaya kerana Allah 40 yawman fi jama'atin, berjemaah, semaya berjemaah, yudrak takbiratul ula, dan apa dia campai ia akan takbiratul ula, dia dengan takbir pertama kali ngatu imam. Alhamdulillah, lahu bara'atan, sabitlah baginya dua perkara yang dia akan lepas, dua perkara yang dia lepas, plot hai. Bara'atan, lepas jauh, tu hewi jauh dua perkara bagi mereka yang semaya semaya 100 rakaat, 100 waktu. Jelas 100 waktu. 40 hari 1 waktu. Sehari 5 200 waktu. Wa tariq ala hadza innaha mi'atan salah, 200 waktu. 200, 100 tak ada, 120 bang. 120 hari. Ia kena 20 waktu. Dipanggilkan innaha mi'atan salah fa'tabaraha mi'atai khutwah ilal jannah. Iktibar bahawasanya 200 khutwah untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerananya mereka ini bara'atun minan nar, lepas ia daripada neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan lepas ia daripada nifaq al-munafiq. Alhamdulillah. Ini kerja kita lah. Lagu mana kita nak buat. Kita baca hadis-hadis yang sahih untuk menggalakkan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 200 waktu. Barang siapa yang boleh mencampaikan takbiratul ula sekali dengan tok imam sama, 40 hari ada juga, setengah-setengah dia buat. Tak cukup 40. Comel hadis sahih. Insya-Allah bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Lepas daripada neraka dan lepas daripada munafik. Dua perkara. Wa tariq ila dhalika an tatakhaffaf min a'ba'id dunya tiwal hadhihi al-muddah. Ini kena carilah jalan-jalan mana. Jalan mana untuk kita nak capai 40 hari berturut-turut, 200 waktu yang kita ada dengan Tok Imeh. Tu kena cari jalan, tengok cara mana.
Bukan kalau sore tak pilih sini, sore ya tak pilih, ya pilih jama'atun, jama' fi jama'atin. Ini ialah jalan untuk melepaskan daripada neraka seorang manusia dan melepaskan daripada nifak seorang manusia. Allah, nifak pun teruk dah. Ya, dia 40 rakaat ya lepas nifak ya malah. Nifak cerak molek tu ayat al-Quran. Nifak ni ya pasal apa dia, apabila dia diri semaya kat diri pasal malah tak Allah, dia tak Allah ya tak ada semua, dia tak ada semua. So lagi hak tak nak ada juga semaya takbiratul ihram ni saya nampaknya orang hak bapa boleh jadi tok imam tak nak ada juga. Tak nak ada hak bapa boleh jadi tok imam, dia nak mari dulu takut kena jadi tok imam, mari belakang semua dia. Ada juga pasal ni. Saya biasa pun apa dia coba setuh masjid-masjid yang saya baca masalah semaya Jumaat. Banyak orang hak bapa boleh dituk imam pasal duk gelewak keluar, ke dalam tak gelewak mana. Kerana dia bimbang takut orang tolak dia. Duk keluar. Orang tak qamat ya tak masuk. Ni Fani pun dia kena berihan molek, sejik mau berihan molek. Saya minta berihan di molek. Jangan dia nak takbiratul ula yang nak, tapi dia tak buat dia tu imam. Orang ni nak tolak dia. Pakat tak mari belakang-belakang. Kalau mari dulu kena dia tu imam. Ni satu benda juga. Sebab itu tok imam sejik berihan molek. Pio jadi imam ngorek, jadi imam isya, jadi imam subuh juga. Barulah orang semua tok imam pun boleh dia takbiratul ula. Dan itu tak ada, itu lari. Banyak. Saya sendiri pun saya ada lari juga. Lepas tu saya royaklah tempat saya semaya. Dia tak royak. Kita tak royak. Kita pergi hang ustaz. Bakal ustaz pas belakang. Bukan kau cidik tu kau bodoh sebenarnya. Karena takbiratul ula ya lebih aula lagi, tapi kita tak mau. Itu benda ni coba berihan bagi orang-orang hak jadi pemberihan sejik molek untuk kita menggalakkan semua fak kita untuk dia dengan takbiratul ihram. Ini yang pertama. Kita pergi ngada-ngada insya-Allah al-muhafazah ala salatay al-fajr wal 'asr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i asy-syams wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal 'asr. Yani al-fajr wal 'asr. Rawahu Muslim. Sahih juga, sahih Muslim. Tidak setuh oleh api neraka akan seorang pun yang semaya ia qabla tulu'i syams, sebelum daripada naik matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum daripada ghaib matahari. Artinya orang yang pera, yang memeliharakan semaya subuh dan semaya isya dan semaya asri, semaya asar. Pera di sini artinya semaya di awal-awal waktu. Wa hadza bi an tusallihima fi awwali waqtin. Artinya barang siapa yang semaya menjagakan semaya subuh dan semaya asri pada awal waktu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin bahawasanya layyalijun nar, tidak disentuh akan dia oleh api neraka. Wa tuhafiz ala adati sunnah qablahima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jaga semaya subuh, ada hadis lain mari tafsir hadis katanya kita mesti jaga juga sunat subuh, rakaatanil fajr, sunat sebelum subuh. Rakaata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud wa hasan wa Tirmizi wa hasanu Albani fi Sahih al-Jami'. 2-3 hadis Albani kata sahih. 2 rakaat semaya subuh lebih baik daripada dunia dan barang dalam dunia. Kena jaga. Saya sekeleng untuk nak baca hadis-hadis berkenaan dengan amalan. Kita banyak duk baca fikrah hingga besar pala-pala tapi tak ada nak amal. Amal kita tak ada.
Kita nak wiragah, fak kita amal wiragah hati. Nak wiragah hati insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama besar apa kita kata tadi lah. Yang fikrah banyak kita bimbing juga. Rahimallahu imra'an salla qabla al-'asr arba'an. Hadis ni pun Albani kata hasan juga, hadis sahih. Telah merahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka yang semaya ia qabla al-'asr, sebelum daripada asar arba'an. Semaya sunat asar 4 rakaat. Semaya sunat subuh 2 rakaat. Ya asar ni 4. Di awal dia 4, lepas tu semaya asar di awal waktu. Semaya subuh 2, lepas tu semaya subuh awal waktu. Orang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata neraka tidak akan tipuh akan mereka itu. Dia 2 masa yang kebanyakan manusia lalai. Subuh dia ralik dengan tidur. Asar dia ralik dengan kerja. Dia bobo molek. Ya tak molek dah. Hak subuh ralik dengan tidur. Kebanyakan. Hak asar ralik dengan kerja. Kau dulu sampai akhir. Itu tak masuk dari hadis katanya antusalli hima fi awwal waqtiha, pada awal waktu. Maka dengan itu kita kena bersungguh-sungguh untuk kita campaikan semaya subuh dan semaya asar. Ini 2 sekali dengan sunat dia. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, qala sallallahu alaihi wasallam man yuhafidha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramahu Allah 'ala an-nar. Masyaallah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmizi wa sahhahu Al-Albani fi sahih at-Targhib. Albani kata sahih juga. Alhamdulillah, kita amat puas hati sebenarnya. Banyak kelebihan amalan-amalan yang disebut oleh banyak-banyak orang, tapi kita dengar tak puas hati. Kalau kita bimbang, boleh jadi kita kena usik. Dia royak lebih doa langsung ni, takut bukan sahih. Sebab itu kalau nak kecek masalah kelebihan, minta takhrij hadis sikit. Takhrij hadis ya orang kerja ya sedap kerja, ya tak ada kena duk syok. Sahih itu. Ya boleh jadi. Apa dia? Yuk yang orang banyak pilih hadis-hadis untuk beramalkan di atas amalan-amalan mereka. Barang siapa yang pera akan 4 rakaat, memelihara ia akan di atas 4 rakaat qabla zuhri. Semaya sunat zuhur ni 4 rakaat. Tadi semaya sunat asar 4 juga sebelum. Tapi kemudian asar tak ada lah. Semaya zuhur, hadis Nabi, barang siapa yang dapat memeliharakan akan 4 rakaat qabla zuhur. 4 rakaat semaya zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur qabliyah. Wa arba' ba'daha, dan ba'diyah pula 4. Harramahullahu 'alan nar, mengharam akan dia oleh Allah di atas api neraka. Alhamdulillah, hadis sahih Albani. Arti 12 lah zuhur ni. 4 rakaat belum zuhur pula 4 rakaat, dan juga 4 rakaat kemudian pada zuhur, ba'diyah. Qabliyah 4, ba'diyah 4, zuhur 4, jadi 12. Balik 4 rakaat qabliyah dan ba'diyah, ada ulama kata nak buat 1 salat pun dimaaf, tak apa. Ada juga orang kerja nak buat 1 salat, atau nak buat 2 salat, tu lebih aula. Ini ialah amalan-amalan 3. Jangan terlupa, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh kita menggalakkan amalan-amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada itu al-masya, al-khutuwat fi sabilillah. Ini langkah-langkah kepada jalan Allah. Ada juga ulama mari tafsir kata jalan Allah itu ialah pergi ke masjid. An Yazid bin Abi Marj radhiyallahu anhu qala lahiqani Ibaya bin Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu wa ana amshi ila al-jum'ah faqala abshir fa inna khataka hadhihi fi sabilillah.
Sami'tu Aba Abbas yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man irtabarat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'ala an-nar. Rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan sahih wa sahahu Albani. Hadis ni pun Albani kata sahih. Barang siapa yang ghabarat qadamahu, yang berdebu oleh dua tapak kakinya. Orang apa dia debu tapak kaki dia kabuklah, mudah-mudah jalan orang berjalan ghabarat ni pasal berjalan qaramahu buat mutu masuk ke dak ni kena tengok lagi. Ya tak ada dah pas le sejik le kedah debu tak ada. Kalau turut apa dia lafaz hadis ke buat kita payah sikit ni. Buat kita cuci belakang tak ada debu. Kalau pada pasal ya berdebu buat dia. Nampak? Kalau kita ambil mafhum hadis masuk belakang. Kalau lafaz hadis untuk apa dia sejik-sejik yang pasal duduk tengah-tengah jalan. Jalan yang kabuk. Kerana barang siapa yang berdebu, berkabuk oleh dua tapak kakinya fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala fahuma haramun, maka keduanya itu haramun 'alan nar, haram di atas neraka. Alhamdulillah. Ini ialah satu fadilat untuk kita melangkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan kepada masjid. Bersakut tengah sejik ni, bersakut kan yang saya duk baca hadis-hadis nampaknya bersakut tengah semaya belaka. Semaya 40 takbiratul ula, semaya subuh dengan asar pada awal waktunya, semaya sunat zuhur dan juga semaya sunat zuhur ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah, dan juga berjalan kepada masjid untuk semaya misalnya. Fahtasab kullu khutwatin takhtuha fi sabilillah mamsyaka ila al-masjid. Ini tafsir ulama. Mamsyaka ila al-masjid wa a'zamaha tilkal khutwat ila salatil jum'ah. Dia memberi berat, beri kelebihan di atas semaya Jumaat. Semaya lagi sejik masuk, tapi dia naknya orang yang lebih-lebih lagi, orang yang bersungguh-sungguh dan menunggu-nunggu di atas semaya Jumaat. Kerana semaya Jumaat ni hadis khas. Orang mai pergi sejik, jalan pergi sejik untuk solat Jumaat, hadis khas. Man ghassala yaumul Jumaah wa igtasala, barang siapa yang ghassala, igtasala yaumul Jumaah wa igtasala. Ghassala ni basuh. Ghassala ni pasal basuh. Artinya pakai baju basuh lah, mudah-mudah. Jangan pergi pakai baju kok patu honok. Ghassala mana basuh. Wa igtasala patu mani. Hari Jumaat ni minta bersih sikit pada hari lain. Baju agak kata bersih pada hari lain, tubuh badan agak kata bersih dan bau pada hari lain. Thumma bakkara wabtaqara, kemudian dia pagi-pagi pergi awal sikitlah, awal sikit. Tak ada belakang ni. Allah, la ilaha illallah. Wa masya, dan berjalan kaki ya walam yarkab. Ya Nabi suruh pagi-pagi, suruh awal-awal hari Jumaat. Tak ada. Tak ada kita kerja sampai Jumaat, sampai dia tak suruh kerja. Lari sampai kerja Jumaat, boleh jadi nak pergi Jumaat awal, Allah alam lah. Tak tahu, lagi kita tak tahu, Allah. Pergi pula jalan walam yarkab. Tak ada naik lah, tak ada naik. Yarkab ni naik kendaraan. Kalau masa Nabi naik unta, naik kuda. Nabi galak jalan hari Jumaat. Masya-Allah. Kita tak ada berjalan, kita mari pergi orang wisala yang dua dah. Wisala nak macam tebah. Nak berjalan tak ada. Nak jalan tak ada, kena mutu tak nak ada lagi tu. Wadana minal iman, dan hampir ia dengan tu iman. Mari awal dapat dekat dengan tu iman. Alhamdulillah. Hak ni Arab banyaknya kurang beradab sikit. Ya nak duk sahwa kali ngatu imam mari belakang. Palakah so 2 3 4. Nampak kurang beradab. So itu pun kena beradab sikit.
kalau nak hampir dekat dengan Tok Imam, kena dulu, mari dulu. Jangan duk mari belakang, mari duk lakah. Nampak kurang sikit, nampak kurang berada. Wastami' wa ansit, dan dengar ia, diam ia dengar khutbah. Mari awal, masya-Allah, mari baju cuci, mani cuci, mari pagi jalan, mari duk HP dengan Tok Imam dan dengar ia dan dia ia. Tak boleh main, masya-Allah. Walam yulgha, dan tidak lara ia. Tak lara, tak lalai lah, tak lara. Tak main buah batu. Hari Jumaat tak boleh. Main buah batu, main tikar, main gapo-gapo tak boleh. Nabi kata faman hasal hasa faqad lara. Dia yang main buah batu, kau tu imam duk batuk khatib baca khutbah, faqad lara, maka lara ia. Maka apa dia? Dipanggilkan lara semaya, tak ada boleh buat. Tak boleh main walaupun duk main cokeh, main itu hadis. Sampai tu walam yulgha, tidak lara ia, tidak lalai ia daripada khutbah tu, khutbah khatib pada hari itu. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baitihi ila al-masjid amalun sanatun ajrun siyamahu wa qiyamahu. Masya-Allah. Satu langkah yang dia langkah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala itu, daripada rumah kepada rumah Allah, daripada rumah dia kepada masjid, amalun sanah, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasanya dan juga diri malam qiyamnya. Itu lalu, masya-Allah. Hadis sahih Albani juga, hadis sahih Albani. Itu bersangkut dengan berlangkah khutwat fi sabilillah fi masjid. Ini satu ibadat yang kita boleh kerja untuk menguatkan akan iman kita. Sedikit lagi insya-Allah, satu kerja lagi. Al-julus lidzik ba'da salatil fajr hatta tulu'ush syams atau min ba'di salatil 'asr hatta maghrib. Tashtaghilu fiha bit-tasbih wat-tahmid wat-takbir wat-tahlil. Ini pun satu ibadat juga. Kita kena ronarong. Duduk lidzikri, supaya zikir kepada Allah ba'da salatil fajri, kemudian daripada solat fajar, sembahyang subuh, hatta tulu'ush syams, hingga naik matahari. Ada hadis lain juga yang Nabi sabda bahawasanya mereka yang duduk tak beralih kaki dia, tak beralih tempat duduk dia, lepas pada dia sembahyang subuh berjemaah di masjid, dia duduk zikir hingga sampai fajar, hingga sampai naik matahari. Tak kala naik matahari sembahyang duha. Maka Nabi kata seolah-olahnya dia buat haji dengan kana hajjan ma'i. 2 kali Nabi takkid. Ini pun nampak kata kalau orang memotong rugi, dia tak ada, dia memotong, tak ada arah lah. Hari tak memotong, minta kena buat haji dengan Nabi. Dia nak buat haji dengan Nabi, tu cara dia. Klik rumah pagi hari kau jangan anak ngaretina, hari ni pergi buat haji dengan Nabi. Tak ada apa dah. Hadis Nabi, hadis sahih. Lagu mana buat haji dengan hajat anak, tak apa hajat anak. Pergi nak buat haji dengan Nabi, boleh dia pergi. Kalau kita buat dia pergi subuh, nyata semaya, zikir, baca Quran, naik matahari semaya klik. Mana buat haji dengan Nabi ni? Tu pahala dia haji sekali dengan Nabi, hajjatan ma'i. Nabi kata masya-Allah, alhamdulillah. La an aquda ma'a qaumin yazkuruna Allah ta'ala min salatil ghada hatta tad'u syams ahabba ilayya min an a'tiqa arba'a min walid Ismail. Ini hadis yang tafsir bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat suka nyata ia dan duduk ia dalam masjid hingga naik fajar, hingga naik matahari, itu lebih kasih kepada aku, Nabi kata, daripada aku merdekakan 4 orang daripada walid Ismail, merdekakan orang. Ini satu hadis yang agak katanya kita kena ronarong sikit. Kalau boleh kita jangan gaduh, klik kemudian daripada kita semaya sunat fajar, boleh kita cuba menyata tengok. Tahu kita duduk tempat semaya kita lepas pada wirid,
kita hubung dengan azkar. Lepas pada azkar kita hubung dengan qiraat sujud. Lepas pada qiraat sujud kita hubung dengan istighfar 100 kali. Lepas istighfar 100 kali bawa naik matahari kita sembahyang lek. Masya-Allah sepenuh. Itu mafrud bagi orang da'i ila Allah. Itu da'i. Da'i ila Allah ni dia kena buh power lah diri dia. Habis tak ada, habis satu hari itu dia kena bubuh. Azkar pagi petang, itu da'i. Qiraat sujud sehari. Istighfar 100 kali sehari. Kalau dia duduk kemandian pada subuh, teluh bawa lek dengan masa. Bawa lek. Masa lain tak ada. Azkar apa dia baca qiraat sujud, hubung dengan istighfar pula 100. Kalau duduk pas subuh bawa lek. Habis orang panggil apa dia? Benda yang wajib bagi orang pendai ila Allah mesti. Itulah untuk mereka-mereka yang dia bersungguh-sungguh. Hadis yang terakhir insya-Allah, banyak hadis lagi tapi insya-Allah kita start lagi. Al-lahju bi hadha adh-dhikr al-'azim ba'da salat al-fajr. Kita bersungguh-sungguh zikir kemudian daripada solat fajar. Berzikir kemudian daripada solat fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala dubura salatul fajr wa huwa sani rijlihi qabla an yatakallam. Barang siapa yang berkata ia kemudian daripada dubura ni, bukan selalu semaya sudah selalu dubur salatul fajr, kemudian pada solat fajar semaya subuh, wa huwa thani rijlihi qabla an yatakallam, sebelum daripada ia bangun diri. Kalau dia nyata ia kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata lagu tu. Atau ada hadis yang tak ada biyadikal khair, ikutlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat belaka dah. Saya pun yakin kata Farid tak amal belaka dah. Tapi lebih gemar hadis sahih yang Albani kata hadis sahih targhib juga. Dia kata barang siapa yang baca kemudian daripada subuh belum daripada kaki dia bergerak, 10 marrat, 10 kali. Kataballahu lahu bikulli wahidin qalahunna minhunna hasanah wa mahya anhu as-sayyi'ah wa raf'a biha darajah wa kana lahu bikulli wahid qalaha 'itq raqabah wa kana yawmuhu dhalika fi harazin min kulli makruhin wa hurusin min syaitan wa lam yanbagh li dhanbin ay yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirku billah. Hadis hasanahu Albani fi sahih targhib. Apa dia kelebihannya, satu kali yang dia baca itu maka ditulis baginya hasanah, satu kebajikan, dan juga mengampunkan satu kejahatan dan mengangkatkan satu darajat. Wa kana lahu bikulli wahid qala ataqa raqabah. Tiap-tiap kali dia kata seolah-olah dia telah memerdekakan satu orang hamba. Wa kana yaumuhu dzalika fi harazin min kulli makruhin. Dan hari itu ialah hari yang dijaga akan dia daripada benda-benda yang dibenci, kulli makruhin, benda yang tak patut. Wa hurisa min syaitan, dan dijaga ia daripada syaitan. Walam yambag li dhanbin ayyudrikahu fi dzalikal yawm, dan juga tidak melampaui dosa-dosa pada hari itu illa asyirku billah, melainkan syirik. Artinya dosa lain boleh jadi berlaku tak bersangatan, melainkan syirik pada Allah. Itu bagi mereka yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ini sunatlah. Sunat, tapi kelebihan dia lebih banyak. Ada banyak perkara, insya-Allah kita akan, kalau ada masa insya-Allah kita akan hubungkan sikit berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis tak ada sekali berdoa kepada Allah. Ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis iksar dan juga ilhah
Nabi makna kata ilhah daripada doa, menaung untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala lepas pada neraka. Ada hadis Nabi sikit, ma sa'ala rajulun ilhah wa kasratud du'a. Ilhah ni bisa menaung, bisa sungguh bersungguh-sungguh untuk lepas daripada neraka Allah. Tapi apa ingat kata ilhah, kita ingat Imam Mekah, Imam Sudaisi ni kalau sebut neraka, sebut syurga, yang menaung semua dia. Yang menaung semua. Kerana yang masuk dalam al-ilhah. Hadis masuk katanya al-ilhah. Ma sa'ala rajulun min muslim Allah, tidak ada seorang lelaki yang minta pada Allah al-jannata 3 kali salasan illa qalat jannah Allahumma adkhilhul jannah. 3 kali kena minta 3 kali, Allahumma inna as'alukal jannah. Barang siapa minta syurga 3 kali, syurga kecek dengan Allah, wahai Allah masuklah ia dalam syurga. Walastajara rajulun muslimun Allah minan nar salasan illa qalat nar Allahumma ajirhum minni. Sahih Ahmad wa Sahih Albani. Hadis ini Sahih Albani juga. Dia minta di Tuhan jauh pada neraka 3 kali, maka neraka kecek dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah lepaskanlah dia daripada aku. Karena itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sangat perlu di atas semua ibadat-ibadat yang kita sebut tadi. Ya, kena masuk ibadat semaya kita, semaya sunat kita, berjalan untuk pergi masjid kita, dan juga zikir-zikir kita itu kita mensudahi dengan doa kepada Allah dan juga mendului dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itulah yang agak katanya amalan-amalan dan banyak lagi daripada ibadat-ibadat yang mesti kita dipelajari, yang mana dikhujar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang disebut oleh ulama-ulama hadis bahawa hadis ini sahih, boleh kita menggalakkan untuk amalan di atas diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.